Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Topik yang kita akan belajar hari ini adalah persamaan kimia. Okey, jadi dalam persamaan kimia ni awak kena awak bayangkan macam matematik juga. Dia ada sebelah kiri dan juga sebelah kanan. Kalau macam matematik, X tambah Y sama dengan Z. Jadi yang sebelum sama dengan adalah sebelah kiri. Selepas sama dengan adalah sebelah kanan. Dalam persamaan kimia, kita tak guna sama dengan, tapi kita guna anak panah. Ahli kimia mempunyai cara yang ringkas dan tepat untuk menghuraikan tindak balas kimia, iaitu melalui persamaan kimia. Okay, cara menulis persamaan kimia. Persamaan kimia boleh ditulis dalam bentuk perkataan atau menggunakan formula kimia. Bahan pemula atau bahan tindak balas ditulis di sebelah kiri persamaan, manakala bahan baharu yang terhasil ataupun hasil tindak balas ditulis di sebelah kanan persamaan. Anak panah mewakili menghasilkan. Keadaan fizik setiap bahan iaitu sama ada pepejal dalam kurungan P, cecair dalam kurungan Ce dan gas dalam kurungan G ataupun larutan aqueous dalam kurungan AK juga ditunjukkan dalam persamaan kimia. Jadi bila kita tulis persamaan kimia, kita akan letakkan dia punya keadaan fizik. Tak perlu pun tulis panjang, tapi buat yang dalam kurungan P, Ce, G ataupun AK. Rajah 3.17 menunjukkan tentang bagaimana cara untuk menulis persamaan kimia bagi tindak balas antara hidrogen dan oksigen. So, bila awak baru nak belajar tentang persamaan kimia, awak ikut step yang dibagi ni untuk memudahkan. Okay, step yang pertama, tulis persamaan dalam bentuk perkataan terlebih dahulu. Okay, contoh yang ni, rupa yang atas sekali ni. Okay, yang sebelah ni, awak nampak anak panah betul tak? Sebelah kiri anak panah ini adalah bahan tindak balas. Manakala sebelah kanan anak panah adalah hasil tindak balas. Okay, macam mana cara baca dia? Hidrogen tambah oksigen, anak panah air. Okay, cara baca dia ialah hidrogen bertindak balas dengan oksigen untuk menghasilkan air. Jadi simbol tambah di sini bukan kita kena sebut tambah. Okay, dalam kimia tak ada tambah-tambah. Yang tambah ni bermaksud bertindak balas dengan. Okay, hidrogen bertindak balas dengan oksigen. Okay, apa pula maksud bagi simbol anak panah ni? Anak panah ni maksudnya untuk menghasilkan. Right. Hidrogen bertindak balas dengan oksigen untuk menghasilkan air. Step yang kedua, tulis formula kimia bagi setiap bahan dan hasil tindak balas. Okay. Awak dah tulis dalam bentuk perkataan tadi dan sekarang awak tukarkan perkataan tu ke dalam bentuk formula kimia. Hidrogen, okay, kita tulis H2. Awak kena tahulah unsur yang wujud sebagai duiatom. Okay, yang biasa, yang paling biasa ialah klorin. Kalau klorin je awak jumpa, awak terus tulis Cl2. Bromin, Br2. Iodine, I2. Okay, ini unsur-unsur daripada kumpulan 17. Okay, kumpulan 17 sentiasa wujud dalam keadaan duiatom. Bila awak nampak nama dia contohnya klorin, so awak terus tulis Cl2 dekat dalam persamaan. Selain daripada unsur kumpulan 17 ni, okay, yang biasa juga ialah oksigen. Contoh oksigen terus tulis O2. Hidrogen, H2. Nitrogen, N2. So ini 6 unsur yang biasanya wujud dalam keadaan duiatom. Right? Kita tulislah 2 ni. So hidrogen bertindak balas dengan oksigen. Okay, oksigen pun sama kan? O2. So kita tulis O2.
untuk menghasilkan anak panah air. Air kena tahulah formula untuk molekul air ialah H2O. Selesai step yang kedua. Step yang ketiga, semak sama ada persamaan seimbang ataupun tidak. Kita kena seimbangkan. Kiri yang ni anak panah kan. So kita sebutlah, cikgu sebut kiri dan kanan kan. Betul tak? Sebelum anak panah ni kiri. Selepas anak panah ni kanan. Jadi kita kena seimbangkan persamaan ni. Biar sebelah kiri dengan sebelah kanan dia sama berat. Kena seimbang. Macam balance kan. Awak kena seimbangkan kiri dan kanan. Macam mana nak seimbangkan? Awak pastikan bilangan unsur yang sebelah kiri sama dengan bilangan unsur yang sebelah kanan. Kita tengok hidrogen dulu. H di sebelah kiri ada 2. Di sebelah kanan ada 2. So dah seimbang dah. Tak payah tambah apa-apa. Tengok yang kedua, oksigen. O2. Sebelah kiri O tu ada 2. Sebelah kanan O ada 1 je. Nampak? Sebelah kiri ada 2. Sebelah kanan tak ada tulis kan? So maksudnya sebelah kanan ni ada 1 je. Macam mana kita nak seimbangkan kiri dan juga kanan? So kita kena jadikan O yang sebelah kanan tu 2 lah. Boleh tak awak letak 2 dekat sini? Boleh ke tak? Tak boleh. Bila kita nak tambah nombor, semasa kita seimbangkan persamaan, awak kena tambah nombor yang kat depan saja. Tak boleh tambah nombor yang kecil, kena tambah nombor yang besar di depan setiap persamaan tu sahaja. So O2 sini nak jadikan 2, kita letak 2 dekat depan ni. 2 di depan ni bermaksud 2 untuk hidrogen dan 2 untuk oksigen. So oksigen dah seimbang, tapi bilangan hidrogen dah bertambah. Hidrogen 2 besar kat depan dengan 2 kecil, jadi 2 darab 2 sama dengan 4. Sekarang hidrogen ni dah jadi 4. Sebelah kiri ada 2. So kita kena jadikan sebelah kiri tu 4 juga. Kita darab lagi dengan 2. So 2 darab 2, 4. Sekarang persamaan ni dah pun seimbang. Ini step yang keempat lah. Tadi step yang ketiga kita semakkan. Step yang keempat, imbangkan persamaan dengan menyelaraskan perkali di hadapan formula kimia. Awak boleh tambah perkali je. Huruf nombor yang di depan setiap bahan tu saja. Tak boleh tambah nombor yang kecil-kecil kat belakang tu, tak boleh. Dan sama lah kan macam cikgu buat. Dah seimbang. Step yang kelima, tulis keadaan fizik setiap bahan dan hasil tindak balas. Tulis keadaan fizik. Hidrogen, gas. So buat kurungan, tuliskan G. Oksigen, ini pun gas. Buat kurungan, tuliskan G. Air, H2O. Air mestilah tercair kan? So kita letak dalam kurungan CE. Inilah caranya untuk buat persamaan kimia yang betul dan lengkap. Persamaan kimia haruslah seimbang. Berdasarkan hukum keabadian jisim, jirim tidak boleh dicipta atau dimusnahkan. Oleh itu, bilangan atom bagi setiap jenis unsur pada kedua-dua belah persamaan mestilah sama. Menggunakan persamaan kimia. Persamaan kimia boleh ditafsirkan secara kualitatif dan kuantitatif. Melalui aspek kualitatif. Kualitatif ni ialah kualiti lah. Persamaan kimia membolehkan kita mengenal pasti bahan tindak balas dan hasil tindak balas serta keadaan fizik bahan. Melalui aspek kuantitatif pula, kita boleh mengkaji stoikiometri persamaan kimia. Kuantitatif bermaksud kuantiti. Kualitatif, kualiti. Kuantitatif ialah kuantiti. Stoikiometri ialah kajian kuantitatif komposisi bahan yang terlibat dalam tindak balas kimia.
Pekali dalam persamaan kimia menunjukkan nisbah bahan yang terlibat sama ada dalam nisbah entiti asas bahan maupun nisbah bilangan molekul. So, ini contoh persamaan kimia 2Na pepejal bertindak balas dengan gas klorin untuk menghasilkan pepejal natrium klorida. So, di sebelah kiri anak panah ni ia adalah bahan tindak balas. Okay, apa bahan tindak balas yang kita ada? Kita ada logam natrium dan gas klorin. Di sebelah kanan anak panah ialah hasil tindak balas. Jadi apakah hasil yang terbentuk daripada tindak balas ni? Pepejal natrium klorida. Jadi ini adalah melalui aspek kualitatif. Daripada persamaan, awak boleh terangkan apa yang berlaku dalam persamaan, apa yang terlibat, apa hasil dia. Itu adalah aspek kualitatif. Manakala bagi aspek kuantitatif, kita boleh terangkan tentang kuantiti. Okay, daripada persamaan yang sama, kita boleh terangkan nisbah entiti asas, contohnya 2 atom natrium bertindak balas dengan 1 molekul klorin untuk menghasilkan 2 unit natrium klorida. Nampak tak? Penerangan ni menggunakan kuantiti. Ada berapa atom? Ada 2. Ada berapa molekul? 1 molekul. Ada berapa unit? Ada 2 unit. Okay, nisbah bilangan mol. Yang ni pula kalau awak nak bandingkan dari segi kuantiti bilangan mol. Awak just gunakan nombor perkali yang di depan ni. Okay, ini adalah nombor perkali. Yang tak ada nombor ni bermaksud 1. Okay, ini adalah perkali. So awak boleh bandingkan bilangan perkali. Nisbah bilangan mol. Okay, 2 mol. 2 kat depan ni bermaksud 2 mol. Okay, 2 tapi dia bukan bilangan mol sebenar. Dia adalah bilangan mol nisbah saja. 2 mol, kemudian yang klorin ni, 1 molekul klorin ni adalah 1 mol natrium klorida. Okay, 2 unit formula. Ini adalah 2 mol. 2 mol natrium bertindak balas dengan 1 mol gas klorin untuk menghasilkan 2 mol natrium klorida. Nombor yang di depan tu, perkali tu, dia hanya adalah nisbah saja bilangan mol. Nisbah sahaja. Nisbah, tahu tak maksud nisbah? Contohlah. Okay, cikgu ada 100 bola. Manakala A ada 50 bola. So ini bilangan sebenar. Tapi bila kita nak buat nisbah, kita tak akan guna bilangan sebenar, tapi kita akan ringkaskan. So bola 50 ni kecil kan? 50, 100 ni boleh dibahagi dengan 50. Jadi 100 bahagi 50 sama dengan 2 bola. 50 bahagi 50 sama dengan 1 bola. Jadi nisbah bola cikgu kepada A adalah 2 nisbah 1. Dia bukan bilangan sebenar, tapi dia cuma nisbah je. Samalah dengan nisbah bilangan mol ni. 2 dekat depan ni bukannya menunjukkan bilangan mol sebenar, tapi dia hanya menunjukkan nisbah sahaja. Bilangan mol sebenarnya, contoh kat bawah ni kan dia bagi 1 mol natrium. 1 molekul klorin adalah 0.5 mol. Jadi nisbah dia berapa? Yang ni 0.5, nisbah biasanya kita guna nombor bulat. Jadi kita genapkan dia menjadi 1. 0.5 darab 2 sama dengan 1. Sini pun kena darab 2 jugalah. 1 darab 2 sama dengan 2. Sebab kita dapat nisbah bilangan mol natrium kepada klorin adalah 2 kepada 1. Kalau nak buat nisbah untuk NaCl pun sama juga. Kat depan ni 2 kan. Maksudnya 2 kepada 1 kepada 2. 2 nisbah 1 nisbah 2. Tapi bilangan sebenarnya ada di bawah ni. 1 ni kan. So kena darab dengan 2 sebab
yang lain pun darab dengan 2. Nanti cikgu akan tunjukkan pengiraan yang melibatkan nisbah ni supaya awak lebih faham. Kita tengok contoh. Okay. Pembakaran aluminium dalam udara adalah seperti berikut. Kalau dia tak bagi persamaan, awak boleh buat persamaan berdasarkan ayat yang dia bagi. Okay, aluminium, Al, dalam udara. Udara adalah oksigen. Ingat ya, memang dalam udara ni ada mixture kan, mix of gases. Tapi apa yang kita ambil kira ialah oksigen. Kerana apa? Sebab pembakaran dia memerlukan oksigen. Oksigen supports combustion. Oksigen menyokong pembakaran. So gas-gas lain tu tak membantu pun pembakaran. So kita abaikan. Okay, aluminium dalam udara. Pembakaran aluminium dalam udara bermaksud aluminium bertindak balas dengan oksigen. So kita tulis persamaan macam ni lah. Al tambah O2. Ingat oksigen sentiasa dalam bentuk duiatom. Dia akan menghasilkan aluminium oksida Al2O3. Kalau tak ingat macam mana nak buat, dekat sini Al, charge dia 3+, oksigen charge dia 2 negatif. So kita crosskan nombor charge tu sebelah yang bertentangan. So Al akan dapat 2, O akan dapat 3. That's why sini Al2O3. Faham kan? Okay, kemudian selepas kita buat persamaan, kita wajib seimbangkan. Kita tengok sebelah kiri Al ni ada 1 je, sebelah kanan dia ada 2. Jadi kita kena jadikan yang sebelah kiri ni 2 dengan cara kita tambah nombor 2 di depan Al. Al dah sama dah, kiri dan kanan. Kita tengok pula oksigen. O2, sebelah kanan dia O3. So, macam mana kita nak samakan? Kita gunakan kaedah apa? Kita darablah kan, nak bagi sama. Okey, 2 nak jadi 2 dengan 3, kita boleh jadikan dia 6. Betul tak? 2 dengan 3 kita boleh jadikan dia 6. So O, yang ni dah ada 3. Macam mana nak jadi 6? Kita kena letak 2. Ingat, tak boleh letak 2 dekat belakang. Kena letak 2 di depan sekali setiap bahan. Kan ni satu bahan, so kena letak kat depan sekali lah. So sekarang 2 darab dengan 3 dah jadi 6. So oksigen dekat sini dah ada 6. Oksigen sini ada 2 je. So nak jadikan 6, kita darab dengan 3. So 3 darab 2, sini dah jadi 6. Oksigen dah pun seimbang kiri dan kanan. Tapi perhatikan, bila awak letak 2 dekat depan Al2 tadi, Al ni dah jadi 4. 2 darab 2, 4 kan? So Al sini 4, Al sebelah kiri ni 2. Jadi kita potonglah yang 2 tu, kita jadikan dia 4 Al. So dah pun seimbang. Right, jangan lupa bila buat persamaan tuliskan keadaan fizik dia. Al berpejal, oksigen, gas. Al2O3 berpejal. Alright. Kan sama je dengan yang soalan tu bagi. Bila soalan dah bagi, awak dah tak perlulah buat. Ini kalau soalan tak bagi. Okay. Berapakah jisim aluminium oksida yang terhasil jika 5.4 gram aluminium dibakar lengkap dalam udara? JAR dia bagi. Okay. Jadi persamaan, tulis semula persamaan atau tak tulis semula pun tak apa. Tapi make sure awak boleh keluarkan maklumat daripada persamaan. Okay, daripada persamaan, Al ni ada 4 mol. Ini nisbah 4 mol. Sebab ambil daripada nombor depan ni kan, maksudnya dia nisbah. Oksigen ada 3. Al ni ada 2. Okay, macam mana kita nak pilih, kita nak buat nisbah antara apa dengan apa?
Berapakah GSM aluminium oksida? Jadi awak wajiblah ambil, ini aluminium oksida kan, awak wajib gunalah dia punya nisbah mol untuk aluminium oksida. Kemudian tengok lagi apa maklumat yang dia bagi. Yang terhasil jika 5.4 gram aluminium. Yang mana aluminium? Ini kan aluminium. Right, 5.4 gram aluminium. Jadi dia bagi maklumat tentang aluminium. Alright. Ada tak dia bagi maklumat tentang oksigen? Tak ada maklumat tentang oksigen. Jadi awak boleh abaikan. Awak tak perlu buat nisbah untuk oksigen. Okay, maklumat daripada soalan, aluminium ni 5.4 gram. So nanti awak akan kira berapa mol aluminium. Right? Dan kita nak cari berapa GSM aluminium. Sini kita cari mol, lepas tu kita padankan dengan nisbah mol tadi. Dan bolehlah kita dapatkan GSM menggunakan formula GSM sama dengan bilangan mol darab dengan GSM molar. Cikgu buat kat tepi kan, boleh nampak kan? Okay, 4 mol nisbah 2 mol. Kita tulis balik. 4 AL nisbah 2 AL2 O3. Berapa bilangan mol yang sebenar? Yang ni cuma nisbah je. 4 nisbah 2 ni nisbah mol kan? Bilangan mol sebenar untuk AL kita boleh cari sebab dia dah bagi GSM. So, bilangan mol sama dengan 5.4 gram. Ini GSM bahagi dengan GSM molar. AL 27. So 54 bahagi dengan 27 gram per mol. Berapa jawapannya? 0.2 mol. Awak dah dapat AL ni ada sebenarnya 0.2 mol. Jadi berapa bilangan mol untuk aluminium oksida? Berapa bilangan mol sebenar dia? Okey, 4 nisbah 2. Kan? Jadi 0.2 mol ni awak kena bahagi dengan 2. Sebab 4 nisbah 2 ni maksudnya apa? Maksudnya Al2O3 ni dia separuh daripada Al. Kan? Dia separuh je daripada Al. So kalau Al ada 0.2, Al2O3 ni awak kena bahagi dengan 2 lah. 0.2 bahagi 2 dapat 0.1 mol. So ini bilangan mol dia yang sebenar. Yang atas ni 4 dengan 2 ni nisbah je. Kan? Bila dah dapat bilangan mol untuk aluminium oksida, boleh tak kita start cari GSM aluminium oksida? Boleh. Awak dah ada bilangan mol. So 0.1 bilangan mol dia darab dengan JAR ataupun GSM molar. Okay, GSM molar untuk Al2O3. Kena kira lah. Al ada 2. Kira kat mana ni? Al ada 2. So 27 darab dengan 2. Tambah dengan O ada 3. O 16. So 3 darab 16. Sama dengan 102. Right? So dah dapat GSM molar aluminium oksida ialah 102. So nak dapatkan GSM 0.1 darab dengan 102 sama dengan 10.2 gram. So sekarang kita dah menjawab soalan lah. Dia nak berapakah GSM aluminium oksida? GSM aluminium oksida yang terhasil ialah 10.2 gram. Ini jawapan yang ada dalam buku teks. Sama je macam cikgu buat. Last kali jawapan yang awak dapat adalah 10.2 gram. Jangan lupa kalau GSM unit dia mesti tulis gram G. Okey, itu saja contoh yang ada. Cikgu akan tunjukkan lagi beberapa contoh. Sebelum cikgu tunjukkan contoh, cikgu nak repeat balik sedikit tentang apa yang dah kita belajar.
So kita dah belajar cara buat persamaan kimia. Okay. Bila buat persamaan kimia, kita kena tahulah sebelah kanan apa, sebelah kiri apa. Okay. Sebelah kiri adalah bahan tindak balas tambah dengan bahan tindak balas untuk menghasilkan hasil tindak balas. Ini cara sebut dia. Hidrogen bertindak balas dengan oksigen untuk menghasilkan air. Kemudian awak juga dah belajar cara untuk seimbangkan bahan. Okay, kalau bahan A sebelah kiri ada 2, sebelah kanan pun kena ada 2. Bahan B sebelah kiri ada 1, sebelah kanan pun ada 1. Okay. Tapi kat sini dah ada 2. So sebelah kiri pun kena ada 2 lah. Kena seimbangkan. Okay, yang kedua, cikgu nak awak ingat formula-formula bagi unsur-unsur yang kita kena sentiasa guna dalam bentuk duiatom. Contohnya klorin Cl2, bromin Br2, iodin I2. Ini kumpulan 17. Selain daripada tu, oksigen O2, hidrogen H2, apa lagi? Nitrogen N2. Selain daripada tu, okay, unsur ataupun bahan yang biasa ada dalam persamaan kimia, karbon dioksida. Okay, karbon dioksida CO2. Air H2O. Ini antara contoh bahan yang awak kena ingatlah dia punya formula tu macam mana. Okay, formula molekul. Dan cikgu nak awak ingat juga formula dan nama-nama asid. Contohnya kita ada, kalau soalan tersebut bertindak balas dengan asid nitrik. So, asid nitrik formula dia ialah HNO3. HNO3. Kalau asid sulfrik, H2SO4. Asid hidroklorik, HCl. Asid etanoik, CH3COOH. So, empat asid ni, asid yang biasa kita guna. Yang ni pun awak kena ingat. Kena ingat dia punya nama dan juga formula kimia dia. Kalau alkali, ya alkali yang dalam keadaan ion tu biasalah. Awak boleh buat berdasarkan formula kimia sebatian ion yang awak dah belajar kan. Contohnya natrium hidroksida. Okay. Ini NaOH. Na plus, OH negatif, kita crosskan dapat NaOH. Bagi alkali yang dalam keadaan molekul, NH3. Okay, ini nama dia gas amonia. Dia adalah beralkali apabila dilarutkan dalam alkali. Apabila dilarutkan dalam air, gas amonia akan menunjukkan sifat alkali dia. So yang ini pun kena hafal lah kalau nak senang buat persamaan kimia. Okay, seterusnya apabila diberi pernyataan dalam bentuk ayat, awak kena tukarkan ke dalam bentuk persamaan kimia. Contohlah, contoh magnesium bertindak balas dengan asid hidroklorik untuk menghasilkan magnesium klorida dan gas
hidrogen. Bila awak baca ayat yang macam ni, terus tukarkan kepada persamaan kimia. Okey, magnesium Mg dalam keadaan pepejal. Magnesium ni logam ya. So mesti dalam keadaan logam lah, logam pepejal. Bertindak balas dengan, maksudnya kena letak tambah asid hidroklorik. Tadi asid hidroklorik dah jumpa kan? HCl. Dalam keadaan apa? Bila asid dia mesti dalam keadaan larutan aqueous. Aqueous ni bermaksud bahan yang telah dilarutkan dalam air. Asid dia hanya boleh tunjukkan sifat dia kalau ada air. Jadi wajiblah dia larutan aqueous. Untuk menghasilkan, kalau untuk menghasilkan kita letak anak panah. Magnesium klorida. Magnesium klorida MgCl2. Macam mana dapat MgCl2? Mg2 plus, Cl negatif kan, negatif 1. So kita crosskan lah. Mg dapat 1, Cl dapat 2. So MgCl2. Dan gas hidrogen. Ingat, hidrogen adalah sentiasa dalam bentuk duatom. So kita buat persamaan kimia macam ni. Okey, magnesium klorida dalam bentuk apa? Magnesium klorida adalah garam yang larut. Jadi dia mesti dalam keadaan cecair. Hidrogen dia dah sebut gas. So buat kurungan tulis gas. Selepas tu awak kena semak dia dah seimbang ke belum. Mg sebelah kiri ada 1, sebelah kanan pun ada 1. Okey, H sebelah kiri 1, sebelah kanan ada 2. Jadi kita nak seimbangkan, kita kena letak 2H kat depan. 2 untuk HCl. So 2H, sini pun 2H. Okay, done. Then check pula Cl. Cl ada 2. Cl ada 2. Sebelah kanan ada berapa? Ada 2 juga. So ini persamaan yang dah pun seimbang. Dan awak boleh translatekan ataupun analisis persamaan tu dari segi kualitatif dan kuantitatif. Dari segi kualitatif, awak boleh terangkan tentang bahan dan juga hasil. Okay, magnesium, pepejal magnesium dan larutan asid hidroklorik adalah bahan tindak balas. Manakala magnesium klorida dan juga gas hidrogen adalah hasil tindak balas. Itu dari segi kualitatif. Dari segi kuantitatif, boleh guna nisbah kan? Nisbah mol yang kat depan ni, sini tak ada nombor maksudnya 1 lah. Sini pun tak ada nombor maksudnya 1 lah. So cara buat analisis dia, 1 mol magnesium bertindak balas dengan 2 mol asid hidroklorik untuk menghasilkan 1 mol magnesium klorida dan 1 mol gas hidrogen. Simple. Betul tak? Itu dari segi kuantitatif ataupun kuantiti. Nanti cikgu akan berikan latihan kerja rumah untuk awak. Cikgu akan bagi kerja rumah supaya awak boleh buat persamaan kimia dan juga boleh buat seimbangkan persamaan kimia. So, nanti cikgu akan bagi soalan tu dalam bentuk gambaran nanti. Ya, awak boleh print ataupun awak boleh salin terpulang pada awak. Okey? Yang penting objektif itu sampai. InsyaAllah tak banyak sangatlah. Ya, cikgu nak tunjukkan cara pengiraan pula berkaitan dengan soalan atau situasi yang dia bagi. Contoh yang pertama, 18 gram glukosa terbakar seperti persamaan di bawah. C6H12O6 ini ialah glukosa bertindak balas dengan oksigen, 6 molekul oksigen untuk menghasilkan 6 molekul karbon dioksida dan 6 molekul air. Hitung gisem air yang terbentuk. First kali, awak kena keluarkan maklumat yang dia bagi. Okay, ini maklumat yang dia bagi. 18 gram glukosa. 18 gram glukosa. Kalau cikgu kan, cikgu akan tulis dulu semula persamaan dia.
C6H12O6 tambah 6O2 menghasilkan 6CO2 dan 6H2O. Kalau awak nak conteng-conteng je pun tak kisahlah kan, janji maklumat tu ada. Okay, 18 gram glukosa. Yang mana glukosa? Yang ni glukosa. Awak kena tahulah ini glukosa. So awak tulis kat bawah dia 18 gram. Ini menunjukkan ini maklumat untuk glukosa. Okay, ada lagi maklumat lain? Tak ada dah. Dan dia tanya hitung jisim air yang terbentuk. Yang terbentuk mesti hasil lah. Hasil yang terbentuk kan. So jisim air. Yang mana air? Ini karbon dioksida, yang ni air. So awak tulis dekat bawah air ni jisim berapa. Bila awak buat macam ni dan awak nampak soalan tu bagi maklumat apa dan dia nak apa. Okay, oksigen dan juga karbon dioksida kat sini tak ada apa-apa maklumat. Betul tak? Jadi awak tak payah kira atau buat apa-apa untuk oksigen dan juga karbon dioksida. Persamaan ni dah seimbang, tak ada masalah. Right. Kemudian daripada sini jisim glukosa, awak ingat first step sekali mesti cari bilangan mol. Cari berapa bilangan mol glukosa? 18 gram bahagi dengan jisim molar. Ingat lagi kan segitiga tu. Bilangan mol, jisim molar. So bila nak cari bilangan mol, jisim kena bahagi dengan jisim molar. So kira berapa jisim molar untuk glukosa. C ada 6. C ada 6. Okey kat sini kan. Okey, jisim molar C ada 6. So bahagi dengan 6C, C 12. So 6 darab 12 tambah dengan H ada 12. H 1 kan. So tambah dengan 12. O ada 6. So 6 darab O berapa? O 16. 6 darab 16. So 18 gram bahagi dengan semua ni dapat berapa? 100. Yang bawah ni 180. So 18 bahagi dengan 180 iaitu 0.1 mol. Awak dah dapat bilangan mol untuk glukosa. Yang dua ni tak payah. Sekarang kita cari pula berapa bilangan mol air. Sebab kita nak kaitkan dua ni je. Dua lagi tu kita tak payah guna. 0.1 mol glukosa. Ni sebah dengan berapa mol air. Kat sini kita kena guna stoichiometry per kali tadi. Ingat lagi kan? Per kali. Glukosa ni berapa nisbah dia? Okay, nombor kat depan dia 1. Nombor dekat depan air ialah 6. Jadi 1 nisbah 6. Okay. 1C6H12O6 nisbah dengan 6 air. Berapa bilangan untuk 1 ni? Bilangan sebenarnya adalah 0.1. Nisbah untuk air 6. 1 dengan 6. Maksudnya apa? Maksudnya mol ni kena darab dengan 6 untuk dapatkan bilangan sebenar mol air. Ini 0.1. 1. Kalau 6 berapa? Kena darab dengan 6 lah kan? Jadi 0.6. So, bilangan mol air ialah 0.6. Nak cari jisim. Jisim berapa? Yang ni kena tulis tau. Yang ni kena tulis. Kalau awak tak tulis yang ni, awak akan hilang 1 markah pengiraan. Barulah kita cari jisim. Okay, jisim. Guna formula yang sama segitiga ni tadi. Jisim air sama dengan bilangan mol darab dengan jisim molar. Bilangan mol dia 0.6. Jisim molar untuk air ialah K2 tambah 16 ialah 18. 10.8. Bila jisim dia, unit dia mestilah air. So, sekarang kita dah pun menjawab soalan. Dia nak jisim air. Dah dapat jisim air. Soalan ni ada 3 markah.
Okay. Markah yang pertama awak kira bilangan mol untuk glukosa. Markah yang kedua awak buat nisbah macam ni untuk dapatkan mol air. Markah yang ketiga bila awak dah dapat jawapan iaitu jisim air. Complete ni 3 markah. Okey, yang ni adalah contoh yang kedua. Argentum karbonat terurai dengan haba. Okay, seperti persamaan ni. Jika 11.4 gram argentum karbonat dipanaskan, kira jisim argentum yang terhasil. So ingat sentiasa gariskan atau highlightkan dia punya maklumat. 11.04 gram argentum karbonat dipanaskan. Yang mana argentum karbonat? Okay, ini adalah argentum karbonat. Saya tulis kat bawah dia 11.04 gram. Kira jisim argentum yang terhasil. Yang terhasil ni hasil lah kan? Lepas anak panah lah. So yang mana argentum? Ini argentum. Saya tuliskan soalan nak jisim dia berapa. CO2 ada ditanya tak? Tak ada. O2 ada tanya tak? Tak ada. Kalau ditanya lepas ni baru kira. Yang penting dalam soalan ni awak fokus dua ni dulu. Okay, step macam tadi juga bila dia bagi jisim, awak kena cari bilangan mol. Okay, 11.04 gram bahagi dengan berapa ni? JMR, bukan JMR, JFR dia. AG ada 2. Okay, argentum nilai dia 108. So dia ada 2. Nombor depan ni jangan kira tau. Kira yang sebatian ni saja. So 2 darab 108. Dia akan bagi, cuma cikgu tak tulis dekat sini. Kemudian C, karbon ada 1, karbon adalah 12. O ada 3. So 3 darab 16. Okay, kirakan berapa bilangan mol. .04 kan? 0.04 mol. Ini step yang pertama. Step yang kedua, macam tadi awak tengok nisbah. Ini bilangan mol sebenar yang kita kira tu. Dalam persamaan ni, ini adalah nisbah. Kita tulis nisbah dulu. 2 Ag 2 CO3 nisbah 4 Ag. Jadi kalau Ag2CO3 ada 0.04, Ag ni ada berapa? Tengok 2 nisbah 4, maksudnya ni separuh kan? Argentum karbonat ni separuh daripada argentum. So kena darab dengan 2 lah. Ini 2, ini 4. Jadi 0.04, awak kena bahagi dengan 2, awak darab dengan 4. Dapat dengan berapa? Dapat berapa? 0.04, awak bahagi 2 sebab dia bilangan untuk 2. Kemudian awak darab dengan 4. So, dapatlah 0.08 mol. So berapa mol argentum? 0.08 mol. Dah boleh ke tak cari jisim dia? Dah bolehlah cari jisim argentum. Okay, jisim sama dengan bilangan mol darab dengan jisim molar kan? 0.08 mol darab dengan jisim molar argentum ialah 108. Jadi 8.64 gram. Okey, step yang pertama cari bilangan mol, step yang kedua buat nisbah stoikiometri dapatkan bilangan mol untuk argentum, dan step yang ketiga barulah cari jisim. Complete tiga-tiga ni dapatlah 3 markah. Okey, tadi dia suruh cari jisim argentum yang terhasil. Sekarang cikgu nak tukar dengan soalan yang sama. Cikgu nak kira jisim karbon dioksida yang terhasil. Jisim karbon dioksida yang terhasil. Alright.
Maklumat tetap sama. Okay, maklumat tetap dia bagi untuk argentum karbonat 11.04 gram kan. So bilangan mol karbonat tu memang tak berubah lah 0.4. Tapi dia nak sekarang zinc karbon dioksida. So awak cari yang mana yang karbon dioksida. Okay, ini karbon dioksida. Jadi yang lagi dua tu kita boleh abaikan. Okay, step yang pertama macam ni cari bilangan mol. Tadi awak dah cari, so dah tak perlu cari lagi sekali. Guna je bilangan mol yang sama. Dan kita buat nisbah. Okay, 2 Ag 2 CO3 nisbah 2 CO2. Jangan ambil yang argentum sebab sekarang kita dah nak zinc karbon dioksida dah, tak nak dah yang argentum tadi dah kira dah kan. So ambil yang karbon dioksida 2 CO2. So nisbah dia 2 kepada 2. Sama kan? 2 dengan 2 sama lah. Jadi kalau ada 0.04 mol argentum karbonat, ada berapa mol karbon dioksida? Sama lah. Sebab dia 2 kepada 2. Benda yang sama kan? 0.04 mol juga. Jadi G-same untuk karbon dioksida ialah bilangan mol 0.04 darab dengan G-same molar karbon dioksida. Okay, C ni 12, O 16 darab dengan 2. 44 kan? 44 gram per mol. Jadi G-same dia sama dengan 1.76 gram. See, tetap ada 3 step. Cuma yang ni step pertama awak dah buat tadi untuk kira argentum, tak perlulah buat banyak kali. Sekali cukup. Dan nisbah last sekali cari G-same. Okey. Tadi awak dah cari G-same gas karbon dioksida yang terhasil. Ini soalan seterusnya. Dia minta awak cari isi padu gas oksigen yang terhasil. Maklumat kekal sama. So step yang pertama tadi, kekalkan dia je di kat situ. Kita terus pergi step yang kedua. Disebabkan dia nak isi padu gas oksigen. Jadinya yang mana oksigen? Ini kan, ini gas oksigen. So yang dua lagi ni awak boleh abaikan. Dia nak isi padu. Okay, isi padu berapa? Sama je step dia. Lepas awak cari bilangan mol untuk argentum karbonat, awak buatlah nisbah. 2 Ag2CO3 nisbah berapa? O2 ada berapa? Tak ada nombor kan dekat depan. So maksudnya 1 lah. Nisbah 1 molekul oksigen. 2 kepada 1. Jadi kalau 2 ni 0.04, 1 ni pula berapa? Ni separuh kan, 1 tu separuh daripada 2. Jadi 0.04 ni kena bahagi dengan 2. Sama dengan 0.02 mol. Buat kat sini juga dah dapat lagi 1 markah. Untuk cari isi padu. Alright, ingat semula segitiga kita. Okay, isi padu gas, bilangan mol, isi padu molar. Bila melibatkan isi padu, soalan tu kan dia mesti akan bagi sama ada dia nak pada keadaan STP ataupun keadaan bilik. Katakanlah soalan ni dia nak pada keadaan STP, iaitu isi padu molar dia 22.4 desimeter padu. Jadi isi padu molar awak guna je lah nilai STP ni. Kita masukkan je kat dalam formula tu. Bilangan mol oksigen 0.02 darab dengan isi padu molar 22.4. Dapat 0.448. Unitnya desimeter padu lah sebab kat isi padu molar ni unit dia desimeter padu. Dia lengkap 3 step. Step pertama, step kedua, step ketiga. Itu saja kelas kita untuk hari ini. Kita akan sambung lagi dalam kelas yang berikutnya. Jangan lupa siapkan kerja yang cikgu berikan di grup. Itu saja. Assalamualaikum. Terima kasih.